Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan penyelesaian bagi jom cuba 2.2 soalan 2. Faktorkan selengkapnya ungkapan algebra berikut. Baik, untuk menyelesaikan soalan pemfaktoran ni, murid perlu cekap sifir. Mesti. Okey, cekap sifir. So, dia akan lebih cepat. Baik ya, sekarang kita pergi kepada soalan A. Soalan dia 5E tambah 10. Okey, kita akan buat pemfaktoran yang melibatkan satu tanda kurungan. Okey, jadi kita buat tanda kurungan. Injak sikit ke dalam supaya kita boleh tulis faktor sepunya terbesar di luar. Okey, sekarang kita lihat 5 dan 10. Okey, apakah faktor yang paling besar? Faktor sepunya yang kedua-duanya ada nombor tu. Jadi faktor sepunya untuk 5 dan 10 adalah 5. Okey, jadi ada tak apa-apa lagi sebutan yang berulang? E ni hanya ada pada sebutan pertama, jadi dia tak berulang kepada yang kedua. Jadi kita tak ada apa-apa sebutan yang letak di luar kurungan. So, untuk yang ini nak letak di dalam ni apa pula? Jadi kita buat macam ni. 5 darab apa akan dapat 5E. So 5 mesti akan darab dengan E. Ni kita tengok. Daripada 5 macam mana nak dapat 10? Okay, positif 10 macam mana? So 5 akan darab positif 2. So ini je jawapan dia. So kalau kita nak semak balik, kita buat kembangan. Okay, sekarang kita tengok soalan B. Okay, soalan B, 2AB tolak 8A kuasa 2. Pertama sekali, okay, macam biasa tadi, ni ada dua sebutan je lah nanti dalam kurungan. Dan kita buat bracket, buat kurungan. Okay, di di luar ni jarak sikit. Okey, sekarang kita nak lihat nombor dulu. Perkali ni 2 dengan 8. Sama juga faktor sepunya untuk 2 dan 8. Jadi 2 ni dia tak boleh lebih dah nombor dia. Dia mesti sampai kat 2 je yang paling besar untuk 2. Tapi 8 ni, untuk dapat 8 kita boleh dapat daripada 2. Maka yang serupa, yang sepunya adalah 2. So kita akan pilih nombor 2 untuk letak di luar kurungan. Kemudian kita tengok pula ada tak apa-apa yang berulang? Yang dia ulang sebutan pertama ada, sebutan kedua pun ada. So bila sama, kita kena tulis satu dia dekat luar kurungan. Okey, sekarang kita nak tentukan sebutan di dalam kurungan pula. Macam tadi, kamu kena cakap baru kamu akan cepat buat. So 2A darab apa dapat 2AB? 2A darab apa dapat 2AB. Maka kita dah ada 2A. So yang tak ada adalah B. So bila kita darab, buat kembangan, kita akan dapatlah 2AB. Okey, sekarang kita lihat seterusnya sebab dia sini negatif. So sini tak tolak lah. Okey, 2A nak dapatkan 8A kuasa 2. Nak kena darab apa? Okey, jadi kita tengok 2 nak jadi 8 mesti 4. Darab 4. Okey, jadi A, sini A kuasa 2 kan. Jadi A nak jadi kuasa 2, dia mesti darab dengan A. Lagi sekali darab. So, bila kita buat kembangan, kita akan dapat balik jawapan yang ni semula. So, maka kita punya pemfaktoran ni betul. Okey. So, waktu contoh tu cikgu dah tunjukkan cara nak semak. So, kamu boleh semak sendiri. Okey ya. C. 3A BC tambah 6A kuasa 2B. Okey. Dia nampak macam banyak sangat, tapi tak apa. Ini masih satu kurungan. Buat kurungan. Sekarang kita lihat nombor. Okey, cikgu highlight lah 3 dengan 6. Okey, faktor sepunya terbesar bagi 3 dan 6 adalah 3. Okey, ada tak apa yang berulang? Check A.
A, sebutan pertama ada, sebutan kedua pun ada. Jadi tulis A. Ada lagi tak yang berulang? Okay, bila berulang tu keluarkan. Jadi kita tengok B. Jadi kita tulis B. So sekarang kita dah ada faktor sepunya terbesar dekat luar kurungan. Jadi kita nak tentukan sebutan di dalam kurungan. So sama, kita cari hasil darab. Apa supaya dapat dia? Okey, 3AB kita nak bagi dapat 3ABC. So apa yang tak ada? 3AB dah ada, 3AB dah ada. So C sajalah. So kita akan darab dengan C. Dan seterusnya untuk sebutan kedua, tengok betul-betul ya. A ada kuasa 2. Kemudian 3 nak jadi 6. So 3 dengan 6 tu hubungan dia 3 akan darab 2. A nak bagi jadi A kuasa 2 darab A. B tak perlu darab dah sebab dah ada B. Okay, so inilah jawapan dia bagi soalan C. Kan, senang saja. Okay, D. Baik, untuk soalan D, 4x tolak 12x kuasa 2. Okay, sama. Kurungan. Okay, 4 dengan 12. Jadi faktor sepunya terbesar bagi 4 dan 12 adalah 4. Kemudian kita lihat X. Sebutan pertama ada X, sebutan kedua pun ada X. Jadi X kita boleh letak di luar kurungan ni. Okay, so faktor sepunya terbesar bagi 4X dan negatif 12X kuasa 2 adalah 4X. Jadi sekarang kita nak tentukan sebutan di dalam kurungan. So macam mana 4X nak dapat balik 4X? Mesti darab 1. 4X nak dapat ataupun nak jadi negatif 12X. So kita letak dulu negatif. 4 nak jadi 12 darab 3. X nak jadi X kuasa 2 darab dengan X sekali lagi. So ini jawapan dia. Next, soalan E. Soalan E, EF tambah F kuasa 2 tambah FG. Okey, ada 3 sebutan. So kita punya kurungan kita panjang sikit lah. Panjang sikit. Tapi kalau tulisan kecil tak apa. Okey, sekarang dia tak ada sebarang number. Dia hanya perkali 1, kita tak tulis lah. Tetapi yang kita tengok huruf ni, algebra tu, adakah yang berulang? Bila berulang dia, maka dia faktor untuk semua. Tengok, sebutan pertama ada F, sebutan kedua ada F, sebutan ketiga ada F. Maka F adalah faktor sepunya untuk ketiga-tiga ni. Dan F juga jadi yang terbesar lah. Okey, jadi kita akan letak F dekat luar kurungan. Okey, F di luar kurungan. Jadi macam mana dari F nak dapat ataupun nak jadi EF? F mesti darab E. Okey, dia positif, jadi letak tambah. F nak jadi F kuasa 2, F kena darab F sekali lagi. F nak jadi FG, so F mesti darab G. Itu je. Okey, dan soalan F. Soalan F apa? Okey, 2x kuasa 2 tolak 4xy tambah 6wx. Ini pun ada 3 sebutan lah dalam kurungan. Dan dia pun macam panjang, jadi lebarkan sikit lah kurungan tu. Okey, sekarang kita lihat number dulu. Okey, 2, 4, 6. Okey, jadi faktor yang terbesar untuk ketiga-tiga number ni adalah 2 lah. Okey, sebab 4 ada 2 dalam dia, 6 pun ada 2 dalam dia. Okey, jadi habis. Sekarang kita tengok sebutan pula yang algebra. Ada tak huruf yang berulang untuk semua? Bila ulang untuk semua, maka dia sepunya. Setiap sebutan tu ada dia. Jadi X lah. Ini ada X, ini ada X, ini pun ada X. Jadi bila ada yang serupa je, tak di luar kurungan.
Okey, sekarang kita nak cakap lah macam tadi supaya kita boleh tentukan apa yang nak letak dalam kurungan. Jadinya 2x nak jadi 2x kuasa 2 mesti darab x sekali lagi. Kemudian sini nak jadikan sebutan kedua negatif. Sini letak tolak kat situ. Okey, 2x nak jadi negatif 4xy. 2 dengan 4 maka akan darab 2. X tak perlu tulis sebab X yang ni dia tak ada kuasa apa-apa kan. So kita yang tak ada adalah Y. Macam itulah. Okey, dan last sekali. 2X nak jadikan positif 6WX. So positif. Okey, 2X. Okey, tengok 2 nak jadi 6 darab 3. X dah ada dah. Jadi yang tak ada sekali yang W. So ini jawapan dia. Senang sahaja. Okey. Bila nak semak, kita akan buat apa? Kalau kamu nak semak setiap satu, buat proses kembangan. Okey nah, ini kalau cara nak semak dia. Okey, jadi itu saja penyelesaian untuk jom cuba 2.2. Terima kasih.